Baik, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Di segmen kali ini kita akan berbincang tentang dasar kebudayaan negara pacu industri seni, budaya dan warisan ataupun DAKN. Di mana kita tahu DAKN 2021 ini akan memacu usaha ke arah merealisasikan visi untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dengan kekayaan budaya dan rakyatnya serta melestarikan lagi agenda pemeliharaan dan pemeliharaan seni dan warisan negara. Jadi untuk kita mengetahui berkenaan dasar kebudayaan negara ini, kita perkenalkan tetamu di studio pagi ini iaitu yang berusaha Dr. Tan Awang Besar, Setiausaha Bahagian Dasar Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Baik, Doktor, mungkin untuk permulaan ni boleh kongsikan bila sebenarnya majlis pelancaran bagi dasar kebudayaan negara ini akan dilaksanakan? Okey, untuk makluman majlis pelancaran dasar kebudayaan akan diadakan pada 26 Oktober 8.30 malam di Kompleks Kraft Jalan Konleh, Kuala Lumpur. Dan majlis ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendirilah. Itu dari segi hubungan majlis pelancaran lah. Boleh Dr. terangkan sedikit mengenai latar belakang dan objektif dasar kebudayaan negara 2021 ini? Okey, kalau kita imbas balik dari segi sejarah perjalanan sebelum wujudnya dasar kebudayaan negara yang DAKN ni, kita lihat tahun 1971 sudah ada kongres berhubung dengan budaya ini yang diadakan di Universiti Malaya. Pada ketika itu banyak resolusi yang telah dikemukakan dan hasil resolusi itu terbentuklah sinopsisnya yang dipanggil Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971. Dan daripada titik tolak tersebutlah perjalanan seni budaya dan warisan ini berkembang dan bergerak ke hadapan. Dan apabila perjalanan proses pembangunan itu berlaku secara berterusan, maka sudah sampai masa. Dia sudah 50 tahun sebenarnya di KK itu dilaksanakan dan dilaksanakan secara pentadbiran. Pada tanggal 28 April 2000 tahun inilah ya. April, kabinet telah bersetuju dan meluluskan Dasar Kebudayaan Negara yang disebut DAKN ni 2021 ini. Dan DAKN ini sebenarnya adalah intipati. Ya, kita ambil intipati yang ada di dalam DKK itu sendiri. Ya, maknanya semangat dan ruh DKK itu kita serap masuk di bawah Dasar Kebudayaan Negara ini. Ini bermakna ada kesinambungan di situ. Dari konteks pembangunan, dia ada 39 strategi dan juga ada 95 pelan tindakan yang digariskan bagi memastikan bahawa visi itu peneraju gagasan budaya nilai tinggi dalam pembentukan negara bangsa. Ya. Dan dia juga untuk mencapai visi itu kita menetapkan misi dia, ya, misi dia iaitu memprakasakan peradaban bangsa dan juga ketamadunan negara dalam mencapai kemakmuran bersama. Ya. So ini adalah dua misi dan visi yang kita capai. Tapi untuk mendukung kedua-dua visi dan misi ini adalah matlamatnya. Ya. Satu daripada matlamat adalah membentuk masyarakat berbudaya nilai tinggi melalui pelaksanaan kebudayaan, kebangsaan, budaya sukuan, warisan khazanah dan kecemerlangan budaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengukuhkan perpaduan dan kepribadian serta jati diri rakyat dan identiti nasional. Saya tambah dua lagi lah ya. Melestarikan kebudayaan melalui agenda pemeliharaan dan pelindungan khazanah warisan negara. Dan yang terakhir dari segi matlamat adalah untuk menjadikan produk kebudayaan sebagai penyumbang penting pembangunan sosio-ekonomi negara. So ini adalah 4 matlamat yang digariskan di bawah dasar kebudayaan negara ini. Dan saya nak nyatakan satu adalah tentang tagline-nya, iaitu negara maju, rakyat berbudaya. Mana keseluruhannya bila kita sebut ke arah mana salah tuju kita adalah ke arah membentuk negara maju, rakyat berbudaya. Itu adalah sedikit sebanyak susu galur dan juga latar belakang lah berhubung dengan DAKN ni.
Okey, kita dah dengar sedikit visi dan juga matlamat melalui Daken 2021 ini, rakyat maju, masyarakat berbudaya. Itu tagline yang cuba diwar-warkan dan juga menjadi roh untuk kita semua keluarga Malaysia, dan sudah pastinya kita ingin mengetahui dari segi pembentukan dasar kebudayaan negara ini. Selalunya kalau kita melihat ataupun kita mendengar berkenaan pembentukan sesebuah dasar tersebut, ianya pasti digubal dengan falsafah-falsafah tertentu. Jadi bagaimana pula dengan Daken 2021? Apa antara menjadi tunjang ataupun teras utamanya? Okey, sebelum saya membincang tentang falsafahnya, ya, dalam proses pembangunan Daken sendiri, kita melibatkan 4 elemen pertimbangan lah. Yang pertama adalah tentang asas penggubalan. Itu dia ada 5 asas penggubalan. Yang seterusnya nanti saya akan kupas sedikit tentang asas penggubalan itu. Iaitu selain pada itu adalah berkait dengan prinsip dasar kebudayaan kebangsaan itu sendiri. Yang mana kita serap masuk dalam semangat dan ruh yang tu di dalam dasar kebudayaan negara ini. Dan selain itu kita juga melihat dasar-dasar lain daripada kementerian-kementerian lain yang ada, supaya bagaimanakah dasar ini dapat menyokong ataupun menjadi pelengkap dasar sedia ada. Dan kita juga melihat kata di bawah kementerian sendiri supaya tidak ada berlaku pencegahan kehendak ataupun matlamat di bawah dasar kebudayaan negara. Dan yang penting hasil kajian daripada ke atas JKK oleh pakar perunding UKM jelas menyatakan bahawa sudah tiba masanya dasar kebudayaan baru digubal dan dirangka untuk memacu seni budaya dan warisan negara. Dan 5 asas penggubalan yang saya nak kongsikan bersama adalah tentang kerangkuman, keterangkuman. Ini bermakna apabila kita bincang tentang keterangkuman ini adalah tidak ada seorang pun akan terkecuali. Ini bermakna denyut nadi dasar kebudayaan negara ini akan sampai ke peringkat akar umbi, di mana dalam proses pembangunan itu pun kita mengadakan sesi libat urus dengan sebanyak 23 sesi libat urus di setiap negeri di Malaysia ini, melibatkan berbagai kaum dan 4 bengkel bagi mahasiswa supaya ia benar-benar nampak inklusif dalam konteks inklusif tadi. Yang kedua tentang cohesiveness ataupun kebersamaan. Apabila kita menggubah dalam fikiran kita supaya wujud bahawa apa yang kita bangunkan ini adalah milik kita bersama. Maknanya kita tidak serah pada kaum, kumpulan atau etnik tertentu. Tidak. Mana kita bawa semangat itu supaya bersama. Kalau kita mengangkat sesuatu seni budaya dan warisan, ia milik kita bersama. Bukannya milik A ke B atau C, ya. Maknanya milik kita bersama. Yang ketiga, semak kebanggaan. Sudah pasti dari konteks khazanah warisan negara ini harus menjadi kebanggaan kita bersama. Betul. Sebab itu bila kita mengangkat, kita merasa bangga bahawa inilah khazanah warisan negara yang ada dalam Malaysia, tidak ada di negara lain, yang harus kita banggakan. Dan seterusnya tentang keterbukaan. Sudah pasti sebelum kita menggubah dasar kebudayaan negara ini, berbagai polemik sebelum itu kita mengambil kira, ya, sebab kita nak bersama membawa dasar ini secara bersama. Jadi sudah pasti perasaan keterbukaan itu, menerima dan juga respect ataupun menghargai, ya, khazanah warisan yang ada di Malaysia. Kita tahu bahawa Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan sebagainya. Inilah yang kita angkat. Sebab itu kan Malaysia terkenal dengan kepelbagaian seni budaya dan warisan. Dan yang terakhirlah menyeluruh, holistik, merangkumi semua bidang. Ya, ini bermakna bidang-bidang yang ada berkait dengan seni budaya ini harus diambil kira. Saya kalau kita lihat dari segi perspektif ataupun skop, ya, di bawah seni budaya ini, dia ada 4 bidang fokus lah, ya, kalau kita lihat. Yang pertama adalah tentang warisan. Apabila kita sebut tentang warisan,
ia ada berkait dengan bahasa dan kesusasteraan. Ya, sebenarnya kebudayaan ini amat luas dalam segi definisi dia. Ya. Kalau kita ambil yang UNESCO dan sebagainya pun dia agak luas. Walaupun kita telah orang kata olah ya, mengikut acuan Malaysia sendiri. Ya. Jadi dari segi konteks warisan dan merangkumi bahan bahasa dan kesusasteraan, adat budaya dan juga kearifan tempatan dan laman budaya ataupun tapak-tapak warisan dan yang ada di dalam negara kita. Yang kedua seni. Ia ada berkait dengan seni visual, seni persembahan, sama ada tradisional dan juga kontemporari. Ya. So dari segi media misalnya, media cetak, media elektronik, audiovisual dan media baharu. Dalam konteks media ini sebenarnya ia bagaimanakah peranan media itu sendiri. Yeah. Dan kandungan media itu mesti menjurus kepada seni budaya dan warisan. Itu kehendak dia. Jadi inilah peranan media memainkan peranan penting. Dalam media moden juga, contohnya dari segi TikTok dan sebagainya, kita nak dari segi kecemerlangan budaya itu di highlight ataupun dibangkitkan melalui media-media sosial. Dan penciptaan sudah pasti dalam reka bentuk, pemikiran, luahan, idea dan sebagainya tu adalah dari segi penciptaan. Sebab rakyat Malaysia ni memang orang kata kreatif. Yeah. Sebab itulah dalam konteks seni budaya warisan untuk menarik minat, bagaimanakah usaha-usaha yang dilakukan itu. Ya? So itu melalui idea, fikiran dan juga termasuklah pada naluri kita, ya. Kehendak ini. Sebab seni budaya warisan bukan sesuatu yang orang kata boleh dimiliki oleh semua orang. Betul. Tetapi boleh dinikmati oleh semua orang. Sebab yang untuk mencapainya kita perlu orang kata memahami. Yang kedua, kita dari segi selain memahami, kita harus menghargai dan juga melestarikan dia. Inilah antara yang orang kata intipati kepada dasar supaya sampai ke peringkat akar umbi. Dan setelah 50 tahun dasar kebudayaan kebangsaan DKK dilaksanakan dengan berpaksikan 3 matlamatnya, adakah dasar kebudayaan negara 2021 ataupun DAKN mempunyai hasrat dan matlamat yang sama juga? Seperti yang saya sebutkan tadi, kita menyerap dari segi intipati, ruh semangat yang ada di dalam DKK 1971 ke dalam DAKN. Ya. So sebab itu kita menggunakan tagline negara maju rakyat berbudaya supaya ia terangkum. Ya. Sebab dalam konteks pembentukan budaya ini dia sebenarnya mempunyai 7 teras. Ya. Kalau kita lihat dari segi teras, saya ambil teras yang pertama, budaya nilai tinggi. Apabila kita memperkatakan budaya nilai tinggi, adalah berkait dengan 3 elemen sebenarnya. Yang pertama adalah tentang tata susila. Betul. Kalau kita tengok dalam rukun negara pun ada kesusilaan, kan? Tata susila. Yang kita kait dengan perlakuan, tindakan, ya, yang menunjukkan tindakan yang moral, bermoral. Maknanya dari segi tindakan itu mestilah berasaskan nilai-nilai murni. Itu sebahagian baru. Yang kedua adalah tentang tata cara. Kalau kita lihat sudah ada adat, adab, hukum hakam dia. Dalam konteks kehidupan kita sudah ada peraturan undang-undang. Tetapi kegagalan kita, kealpaan kita untuk mematuhi itu ada satu cabaran. Jadi sekiranya kita dapat menggunakan akal, iaitu yang perkara yang ketiga itu tahap keintelektualan. Di mana kalau kita guna akal, memikir, ini tidak dapat, kita tidak boleh buang sampah melalui keluar daripada kereta kita dan sebagainya. Kita kumpul di dalam kereta, lepas tu jumpa tempat, baru kita buang. So inilah tingkah laku pertalian antara ketiga. Sama dalam konteks seni budaya negara. Kalau kita melihat bahawa kaedah untuk kita mengembang dan membangunkan seni budaya itu harus melalui acuan yang tepat, dan dia harus ada dari segi sifat-sifat nilai murni yang ada dalam kita. Sebab itulah kita boleh mengangkat, sebab kita pasti bahawa ini adalah
aset kita bersama. Betul. Yang harus kita jaga, lindungi dan pelihara. Yang kedua adalah dari segi keharmonian masyarakat. Walaupun kita ada Kementerian Perpaduan sebagai mendukung kepada perpaduan, dasar perpaduan negara, di bawah teras dasar kebudayaan negara kita masukkan keharmonian masyarakat. Di mana keharmonian masyarakat ni kita tunjukkan melalui aktiviti seni budaya warisan. Saya ambil satu contoh saja, iaitu Majlis Rumah Terbuka Nasional. Ya. Sama ada Tahun Baru Cina, Hari Raya, Deepavali, Christmas, ya, Gawai dan juga keamatan. Ini adalah 6 pendekatan yang digunakan bagi meningkatkan hubungan antara masyarakat dan meningkatkan rasa perpaduan itu, ya, maknanya ke arah keharmonian masyarakat. So itu teras yang kedua. Yang ketiga adalah tentang pemeliharaan dan pemeliharaan warisan budaya. Kalau kita lihat aspek ini amat kritikal. Sekali-sekala timbullah isu mengapa bangunan ini tidak dipelihara dan sebagainya. Ini adalah penting, ya. Sebab itu penekanan kepada aspek pemeliharaan. Kalau kita lihat negara luar begitu kagum, bangga, apa tidaknya kita harus mempunyai perasaan yang sama. Sebab itulah aset-aset khazanah ini kita perlu lindungi, pelihara dan juga orang kata pulihara. Betul. Ya. Setuju. Dan kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini dengan pembentukan dasar kebudayaan negara ini sudah pasti dengan acuan kita tersendiri dan juga model yang cukup unik dengan negara kita yang berbilang kaum. Ianya merupakan satu tunjang kekuatan buat kita semua untuk dasar kebudayaan negara ini. Jadi Doktor, mungkin untuk ruang yang ada ini, secara ringkasnya Doktor boleh kongsikan kepada penonton bagaimana untuk mereka melihat ataupun menyaksikan sendiri berkenaan majlis pelancaran dasar kebudayaan negara ini, apa antara platform-platform yang boleh kita berikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Okay, terima kasih. Kita akan siarkan secara langsung melalui Facebook Motek dan juga kita dapat kerjasama daripada RTM sendirilah. Harapan yang tinggi ini dapat diadakan secara lintas langsung semasa ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan hasrat inspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan dasar kebudayaan negara. Dan selain pada itu kita juga akan siarkan melalui press release dan lain-lain lah. Ya, yang penting melalui Facebook Motek lah. Siaran langsung. Yang mana pada peringkat awal hinggalah peringkat akhir. Baik, itu antara penekanan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama-sama kita mengikuti siaran langsung bagi dasar kebudayaan negara bagi memacu industri seni budaya dan warisan pada 26 Oktober ini yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Tan Awang Besar, Setiausaha Bahagian Dasar Kebudayaan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Motek. Dan selepas ini kita